bertemu bersama saya sekali lagi, Cikgu Iman. Di dalam video sebelum ini saya dah menerangkan bahawa di dalam Akta Kontrak 1950 ada menyatakan bahawa sesuatu perjanjian itu tidaklah terbatal hanya kerana balasan yang tidak mencukupi. Bagi contoh, AirAsia dibeli oleh Tony Fernandez dengan harga RM1. Terdapat satu persoalan yang dikemukakan oleh beberapa orang lah. Kenapa di dalam kes mantan Menteri Besar Selangor iaitu Dr. Muhammad Khair Toyo, beliau didapati bersalah kerana membeli hartanah termasuklah sebuah rumah banglo di Seksyen 7 Shah Alam dengan harga yang rendah ataupun di bawah market value. Jom kita tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada 23 Disember 2011, Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati Dr. Muhammad Khair Toyo bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 bulan. Kemudian Dr. Muhammad Khair Toyo telah merayu di Mahkamah Rayuan dan telah diputuskan pada 30 Mei 2013. Mahkamah Rayuan menolak rayuan yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Khair Toyo dan mengekalkan hukuman yang dibuat ataupun mengekalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Dan Dr. Muhammad Khair Toyo sekali lagi membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan, dan pada bulan September 2015 Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman 12 bulan penjara ke atas beliau dan menolak rayuannya berhubung sabitan kes rasuah. Okey. Jadi di sini Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan terhadap pertuduhan memperoleh dirinya dan juga isterinya 2 lot tanah dan sebuah banglo di Seksyen 7 Shah Alam daripada sebuah syarikat di Taman Sdn Bhd melalui pengarah syarikat tersebut iaitu Datuk Syamsuddin Haironi. Hartanah itu dibeli pada tahun 2007 dengan harga 3.5 juta, sedangkan di Tamas telah membeli hartanah tersebut pada tahun 2004 dengan harga 6.5 juta. Jadi di sini kita tengoklah hartanah yang dibeli oleh Dr. Muhammad Khair itu rendah berbanding dengan market value. Dan kalau kita rujuk kepada Akta Kontrak 1990 Seksyen 26, ianya tidak menjadi masalah. Tetapi di dalam kes ini bukanlah berkaitan dengan kesahan satu perjanjian, tetapi ia lebih kepada kesalahan jenayah, iaitu pertuduhan beliau ini dibuat di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiasaan. Dan Seksyen 165 ini dikategorikan sebagai kesalahan rasuah kerana ia berhubung dengan penyalahgunaan kedudukan secara tidak langsung terhadap seseorang individu. Okey, dan 165 ni tentang apa sebenarnya? Okey, kalau kita tengok kepada Seksyen 165 Kanun Kesiasaan, kesalahan menerima barangan berharga dengan tiada balasan. Dan kesalahan ini khusus untuk penjawat awam. Okey. Jadi penjawat awam di luar sana, kita boleh tengoklah kes ini sedikit untuk menjadikan panduan pada kita dalam menjalankan urusan. Okey, Seksyen 165 ini menyatakan bahawa mana-mana pegawai awam yang menerima atau memperoleh atau setuju untuk menerima atau cuba untuk memperoleh untuk dirinya atau untuk mana-mana orang lain apa-apa barangan berharga dengan tiada balasan atau dengan balasan yang pegawai mengetahui tidak mencukupi daripada mana-mana orang yang pegawai mengetahui telah atau sedang atau mungkin berkaitan dengan apa-apa urusan rasmi yang telah dijalankan atau yang akan dijalankan oleh pegawai itu, atau berkaitan dengan tugas rasmi pegawai atau dengan tugas rasmi mana-mana pegawai di bawah selain pegawai itu, hendaklah dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Jadi secara tidak langsung Seksyen 165 ni lebih kepada menggunakan
seseorang penjawat awam yang menggunakan kedudukannya untuk menerima atau memperoleh sesuatu barang, sama ada barang yang diperoleh itu dengan tiada balasan atau dengan balasan yang tidak mencukupi. Sebagai contoh, seorang pegawai polis menyewa rumah daripada individu yang kita namakan sebagai Mr. John, dan satu hari Mr. John telah ditangkap atas kesalahan mencuri di pasaraya, dan pegawai yang menyiasat kes tersebut ialah pegawai polis tadi. Dan disebabkan itu Encik John bersetuju untuk mengecualikan bayar sewa rumah daripada pegawai tersebut sebagai balasan sekiranya Mr. John dibebaskan daripada pertuduhan. Jadi di sini bermakna dengan kedudukan yang ada oleh pegawai polis tersebut, dia berjaya mengecualikan dirinya daripada membayar sewa rumah daripada Mr. John. Jadi kesalahan ini boleh didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiasaan. Jadi di dalam kes Dr. Mohammad Khair Toyo, beliau pada waktu berkenaan merupakan Menteri Besar Selangor, dan juga dalam masa yang sama beliau memegang jawatan sebagai Pengerusi Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor ataupun PKNS. Dan Datuk Syamsuddin Haironi yang juga saksi pendakwaan kedua dalam kes ini merupakan pengarah pada syarikat Bidara Lumayan Sdn Bhd yang mempunyai urusan perniagaan secara langsung dengan PKNS. Kalau kita tengok fakta kes ni pada mula, okay, Dr. Mohammad Khair Toyo telah melawat hartanah tersebut pada awal tahun 2004. Lama lagi, lama sebelum beliau membeli rumah tersebut. Dan pemilik asal hartanah tersebut telah menyatakan bahawa harga jualan bagi hartanah tersebut bernilai 7 juta ringgit. Dan Dr. Mohammad Khair Toyo menyatakan bahawa harga jualan tersebut terlalu mahal. Disebabkan itu pada pertengahan tahun 2004, Dr. Mohammad Khair Toyo telah mengarahkan Datuk Syamsuddin Haironi untuk membeli hartanah tersebut. Jadi kemudiannya Datuk Syamsuddin Haironi telah membeli hartanah tersebut melalui syarikatnya yang satu lagi yang dinamakan sebagai Ditama Sdn Bhd. Dan setelah hartanah tersebut dibeli, Khair Toyo telah mengarahkan Datuk Syamsuddin untuk mengguna khidmat seorang kontraktor bernama Nasir Ismail, yang juga dalam kes ini merupakan saksi ketiga pendakwaan. Okey, so lantikan kontraktor ni dibuat untuk mengubah suai rumah sedia ada di atas tanah tersebut kepada reka bentuk bali. Dan pada peringkat awal ubah suai rumah tersebut, Encik Nasir Ismail telah menerima pembayaran secara peringkat sehingga berjumlah 1.5 juta daripada Syamsuddin, Datuk Syamsuddin, atas arahan Dr. Mohammad Khair. Dan balance ataupun baki bayaran seterusnya dibuat oleh Dr. Mohammad Khair sendiri. Ini proses ubah suai dan pembayaran ini berlaku pada tahun 2006, di mana ketika itu hartanah tersebut masih berdaftar atas nama syarikat Ditama Sdn Bhd. Okay. Yang mana Datuk Syamsuddin merupakan salah seorang daripada pengarah syarikat tersebut. Dan pada tahun 2007 barulah Dr. Mohammad Khair Toyo menyatakan hasratnya untuk membeli hartanah tersebut daripada syarikat Ditamas. Dan ketika hasrat itu dinyatakan, Datuk Syamsuddin telah membelanjakan lebih kuranglah 1.5 juta untuk ubah suai kediaman mengikut kehendak Dr. Mohammad Khair Toyo sendiri. Dan memandangkan hartanah tersebut telah dibeli dengan harga 6.5 juta pada awalnya, dan juga ditambah dengan renovation ataupun ubah suai bernilai 1.5 juta, Datuk Syamsuddin bersetuju untuk pada awalnya untuk menjual hartanah tersebut sekitar 5 hingga 5.5 juta kepada Dr.
Muhammad Khairi Toyo, tetapi harga jualan itu tidak dipersetujui oleh mantan Menteri Besar tersebut. Selepas itu, Dr. Muhammad Khairi Toyo menyatakan hasratnya untuk membeli hartanah tersebut pada harga 3.5 juta sahaja. Di dalam keterangan yang dikemukakan dalam mahkamah, Datuk Syamsuddin menunjukkan beliau bersetuju menjual hartanah tersebut dengan harga 3.5 juta kerana bimbang urusan perniagaan beliau dengan PKNS akan terjejas sekiranya beliau menolak hasrat yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Khairi Toyo untuk membeli hartanah tersebut dengan harga yang lebih rendah. Dan di sini kita dapat lihat Dr. Muhammad Khairi Toyo maklum bahawa Datuk Syamsuddin akan mengalami kerugian jika hartanah tersebut dijual dengan harga yang rendah. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, hartanah tersebut dibeli dengan harga 6.5 juta, ditambah pula dengan perbelanjaan ubah suai sebanyak 1.5 juta. Maknanya keseluruhan lebih kurang 8 juta. Tetapi hartanah tersebut dibeli dengan harga 3.5 juta, dan secara logiknya kita maklum bahawa Dr. Muhammad Khairi Toyo maklum dengan kerugian yang ditanggung oleh Datuk Syamsuddin. Dan dalam kes ini, pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan bahawa 3.5 juta itu tidak memadai ataupun tidak mencukupi bagi harta yang dibeli oleh Dr. Muhammad Khairi Toyo daripada Datuk Syamsuddin. Dan selain pada itu juga, pihak pendakwaan juga telah membuktikan wujud perancangan teliti Dr. Muhammad Khairi Toyo untuk memiliki hartanah tersebut sejak tahun 2004 lagi. Okay, di mana pada tahun 2004 Dr. Muhammad Khairi Toyo sendiri telah membuat pertanyaan dengan pemilik asal hartanah tersebut yang ingin menjual hartanah tersebut dengan harga 7 juta pada asalnya. Daripada 2004 sehinggalah 2007, di mana perjanjian jual beli rumah tersebut ditandatangani oleh Dr. Muhammad Khairi Toyo dan juga Datuk Syamsuddin. Makna perancangan dibuat pada 2004 sehinggalah perjanjian itu dimeterai antara Dr. Muhammad Khairi Toyo dengan Datuk Syamsuddin pada tahun 2007. Dan fakta kes yang menjadi teras dalam kes ini adalah Dr. Muhammad Khairi Toyo telah membeli hartanah tersebut dengan harga 3.5 juta daripada Datuk Syamsuddin, sedangkan Datuk Syamsuddin telah membeli hartanah tersebut dengan harga sekitar 6.5 juta. Dan di sini kalau ikutkan di dalam mana perjanjian, sekiranya balasan itu tidak mencukupi, ianya tidak menjadi masalah sekiranya kita berjaya membuktikan wujud elemen willing seller dan willing buyer. Tetapi di dalam kes ini, elemen willing seller, willing buyer tidak wujud kerana Dr. Muhammad Khairi Toyo pada waktu itu mempunyai kedudukan, iaitu sebagai Menteri Besar Selangor dan juga pengurusi PKNS yang boleh mempengaruhi Datuk Syamsuddin Haironi yang juga pemilik syarikat yang mempunyai urusan perniagaan dengan PKNS. Disebabkan itu, Datuk Syamsuddin menjual hartanah tersebut dengan harga yang lebih rendah pada harga semasa. Jadi di sini kita dapat lihat kesalahan yang disabitkan ke atas mantan Menteri Besar Selangor tersebut merupakan kesalahan rasuah, dan selalunya kalau kita tengok dalam akhbar tempatan, Seksyen 165 ni akan menjadi satu pertuduhan pilihan yang dikemukakan di mahkamah, pertuduhan pilihan kepada Seksyen 16 ataupun Seksyen 17 atas PRM. Dan Seksyen 165 ni khusus juga untuk penjawat awam lah yang mempunyai kedudukan, yang memperoleh ataupun yang mendapat sesuatu keuntungan lah tanpa balasan ataupun tanpa balasan yang mencukupi. Kalau kita tengok, memang banyak kes yang penjawat awam yang dituduh dan disebutkan di bawah Seksyen 165. Kita boleh lihat di portal SPRM sendiri. Okey, sebagai contoh, pada tahun
pada tahun 2016, April 2016, seorang inspektor polis didapati bersalah, dijatuh hukuman denda RM5,000 kerana menerima rasuah RM1,500. Okey. Atas dorongan tidak didakwa atas kesalahan memandu secara melulu daripada seorang pesalah trafik. Kes terbaru yang disebabkan di bawah kesalahan rasuah seorang bekas penjawat awam yang juga dahulunya menjawat jawatan sebagai penolong pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Johor telah menerima wang tunai sebanyak RM30,000 dengan tiada balasan, dan telah disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiasaan, dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM50,000, dan sekiranya gagal membayar denda tersebut akan dikenakan hukuman penjara 14 bulan. Ini kes yang terbaru, dan banyak lagi lah kalau kita tengok dalam akhbar-akhbar tempatan kan, tentang penjawat awam yang disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Kesiasaan atas kesalahan rasuah. Jadi pada penjawat awam di luar sana dan juga pada orang awam yang lain lah, rasuah ini satu bentuk jenayah. Tidak kira nilai, sama ada nilai kecil ataupun besar, ia tidak akan mendatangkan sebarang manfaat kepada diri kita. Bahkan disebabkan rasuah tersebut, diri kita akan menderita. Ingat, rasuah membawa padah. Jadi untuk anda di luar sana, ingat, rasuah membawa padah. Sama-sama kita tekadkan dalam hati untuk pastikan bahawa gejala rasuah ini dapat dibanteras dengan kerjasama semua. Rasuah dibuang, martabat dijulang, negara terbilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Iman.